Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Joseph selaku pensyarah mata pelajaran PKIS 3053 iaitu pertolongan cemas. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan amali yang seterusnya iaitu yang berkaitan dengan tiga kaedah kardiopulmonari iaitu ECC, EAR dan CPR. Okey, kaedah yang pertama iaitu kaedah ECC. Setelah kita lakukan Dr. ABC, sekiranya pembantu tidak menemui denyutan jantung mangsa, maka tindakan yang diambil adalah menggunakan pemulihan kardiopulmonari iaitu ECC, external cardio compression. Langkah ini akan memaksa darah beredar menerusi jantung dan sehingga ke seluruh badan dengan menekan dada sedalam lebih kurang 4 hingga 5 cm. Kemudian lepaskan tekanan tanpa mengangkat tangan. Ulangi tekanan sehingga kira-kira 80 hingga 100 mampatan seminit dengan kiraan 1 N2 to N3. Okey, langkah pertama kita letakkan tangan kanan di bahagian eksternal iaitu dengan tangan kanan itu dominan dan dibantu dengan tangan kiri dengan melakukan tekanan selama 80 hingga 100 mampatan. Sekiranya mangsa tidak sadarkan diri, maka kaedah pemulihan ini dilakukan secara berterusan sehingga ambulans sampai. Sekiranya mangsa sudah sadarkan diri, lakukan pemulihan bagi merehatkan mangsa dengan mengangkat tangan dan kaki kanan mangsa. Dan alihkan ke bahagian. Ini merupakan langkah pemulihan setelah mangsa sedar. Seterusnya adalah kaedah EAR iaitu Expired Air Resuscitation. Setelah lakukan DRABC, sekiranya mangsa didapati tidak sadarkan diri, maka pembantu perlu memeriksa pernafasan mangsa sama ada terdapat pernafasan ataupun tidak. Sekiranya mangsa didapati tidak mempunyai pernafasan, maka periksa nadi mangsa. So, nadi mangsa ada, tetapi mangsa tidak mempunyai pernafasan. Jadi kaedah yang sesuai digunakan untuk pemulihan ini adalah EAR. EAR ini digunakan untuk membantu mangsa yang mempunyai nadi tetapi tidak mempunyai pernafasan. Pertama, periksa saluran pernafasan mangsa yaitu melalui mulut dan hidung mangsa untuk memastikan tiada benda asing. Jadi setelah diperiksa, maka tiada benda asing yang menghalang saluran pernafasan mangsa. Jadi kaedah pertama adalah kita gunakan bantuan pertama iaitu bantuan mulut ke mulut. Bantuan mulut ke mulut ini dilakukan untuk mengembalikan untuk memberi bantuan pernafasan kepada mangsa. So, saya gunakan pelapis mulut untuk elakkan sebarang jangkitan. Kaedah kedua yaitu bantuan dari mulut ke hidung mangsa. Pembantu juga guna mulut untuk memberi pernafasan kepada mangsa. Jadi kepala mangsa akan didongakkan. Sekiranya mangsa sadarkan diri, maka alihkan ke kedudukan mangsa
mangsa untuk melakukan pemulihan, untuk merehatkan mangsa. Baiklah, kaedah yang terakhir iaitu CPR. Setelah mangsa diberikan ABC, mangsa seterusnya diberi rawatan CPR. CPR dilakukan apabila mangsa tidak mempunyai denyutan nadi dan juga tidak mempunyai pernafasan. Tujuan CPR ini adalah untuk memastikan peredaran dan pengaliran darah terus berlaku dalam badan mangsa. Baiklah, langkah yang pertama, dongakkan kepala mangsa bagi memastikan aliran udara diterima oleh mangsa. Seterusnya, periksa pernafasan mangsa dan mangsa diberikan pemulihan CPR. Baiklah, setelah diperiksa, saluran pernafasan mangsa tidak mempunyai sebarang pendasing. Letakkan tangan pada bahagian tulang dada mangsa dengan melakukan 30 tekanan. Seterusnya lakukan 2 hembusan dari mulut ke mulut. Jika mangsa tidak sadarkan diri, maka lakukan kaedah ini sehingga ambulans sampai. Namun, jika mangsa sedar, pastikan mangsa diletakkan dalam keadaan rehat dengan mengalihkan badan. Pertama, tangan. Dan yang kedua, kaki. Alihkan.